Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kita teruskan kepada pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4 untuk subtopik 7.2 iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi kita teruskan ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. British memberikan mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India, dapat diwujudkan. Jadi mesej penting daripada British bahawa tiga kaum utama di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina, India, perlu ada perpaduan dan kerjasama, barulah kemerdekaan akan diberikan. Jadi ini prasyarat yang diberikan oleh British. Jadi berikutan itu perundingan antara pemimpin tiga kaum ini telah dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Jadi bila semua pun ingin dan ada matlamat untuk merdeka, maka mereka menjalankan perundingan supaya matlamat mereka dapat dicapai, iaitu untuk mendapat kemerdekaan. Jadi mari kita lihat dalam usaha ini penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau juga dikenali sebagai CLC telah ditubuhkan pada Januari 1949 yang telah menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Jadi ada objektif penubuhan CLC. Yang pertama, mengkaji hubungan antara kaum secara mendalam. Yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya apa? Boleh mewujudkan pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Dan yang ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini, iaitu Melayu, Cina dan India. Baik, ada moto CLC iaitu kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Jadi penduduk tanah Melayu tadi adalah yang tiga ini. Baik, ini adalah gambar II Situraisinggam merupakan pengerusi CLC. Baik, kita teruskan. Ni dia ahli jawatan kuasa hubungan antara kaum Jadi kita ada sebagai penasihatnya, kita ada Malcolm McDonald yang merupakan Governor General British di Asia Tenggara pada ketika itu. Kemudian pengerusinya tadi II Situraisinggam, wakil orang Ceylon. Kemudian kita ada wakil orang Melayu. Wakil orang Melayu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita ada 5 wakil orang Melayu. Mungkin para pelajar boleh ingat seorang yang paling selemah-lemah ingatanlah seorang. Kalau boleh ingatlah 3 orang sekurang-kurangnya Iaitu ini senang untuk awak ingat kita ada Dato' Onn Jaafar, iaitu Menteri Besar Johor ataupun menjadi Presiden UMNO pada ketika itu. Kemudian kita ada Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz,
ataupun juga dikenali sebagai Datuk Panglima Bukit Gantang, iaitu Menteri Besar Johor. Kemudian kita ada Muhammad Saleh Hakim. Siapa dia ni? Dia ni ialah Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Kemudian kita ada Dr. Mustafa Osman, iaitu merupakan Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO. Dan kita ada Zainal Abidin Haji Abbas, merupakan Setiausaha Agung UMNO. Jadi kita ada berapa orang UMNO di sini? Kita ada 1, 2, 3. Ni 3 wakil UMNO. Kemudian yang ini adalah Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, Muhammad Saleh, dan juga Datuk Abdul Wahab adalah Menteri Besar Perak. Okey. Baik, kita teruskan kepada wakil bangsa Cina. Wakil daripada kaum Cina kita ada Tan Cheng Lock. Tan Cheng Lock, wakil dari Melaka. Kemudian kita ada Li Tiang Keng, wakil daripada Pulau Pinang. CC Tan dari Singapura dan Yong Shock Lin dari Selangor. Okey. Kemudian kita ada ahli lain. Ahli lain kita ada Roland Bradel, iaitu wakil orang Eropah. Kemudian kita ada LR Dorasami, wakil kaum India. Dan kita ada Dr. JS Gonting, wakil orang Serani. Jadi ni semua wakil-wakil dalam anggota CLC. CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, atau juga dikenali sebagai CLC. Okey. Baik, kita lihat di sini Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun CLC telah meningkatkan kesedaran bekerjasama politik. Meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Mula dengan kalangan pemimpin dulu. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan untuk dan membentuk hala tuju yang sama. Untuk apa? Membawa negara ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan bangsa. Okey. Baik. Sini ada KPS membuat imajinasi, tafsirkan ilustrasi di atas, kongsikan tafsiran anda dengan rakan. Mari tengok ilustrasi ini. Okey. Imajinasi lah ilustrasi ini. Nampak tak? Kita ada wakil kaum Melayu. Melayu. Okey, kemudian kita ada wakil kaum Cina dan India. Tafsirkan nampak mereka sedang buat apa. Okey. Baik, kita teruskan kepada peranan Jawatan Kuasa Hubungan Antar Kaum. Kita teruskan kepada peranan. Jadi CLC ditubuhkan untuk menyelesaikan pelbagai isu. Menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Jadi antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu, dan pendidikan. Jadi mari kita lihat satu persatu isu ini. Yang pertama ialah kita ada isu politik. Okey. Baik, yang pertama kita ada isu politik. Isunya ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi mari kita lihat apakah peranan CLC dalam usaha ini. Okey, untuk berkerajaan sendiri, CLC telah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya. Okey, pilihan raya secara berperingkat. Okey, pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey. Okey, pilihan raya
Dan kesannya ke arah perpaduan kaum, cuba kita lihat pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, kemudian Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Ada 3 Majlis Bandaran, kemudian Majlis Negeri, diikuti dengan Majlis Perundangan Persekutuan. Ini pilihan raya. Jadi kita ingat kalau politik ke arah berkerajaan sendiri, kita buat pilihan raya. Yang kedua, yang kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Isunya ialah orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa kerana orang Melayu adalah penduduk asal rantau alam Melayu. Jadi tidak sama dengan China dan India yang telah dibawa masuk oleh British pada awalnya bertujuan untuk kepentingan ekonomi British. Jadi orang Melayu memang berada di rantau alam Melayu. Jadi apakah peranan CLC dalam menangani isu kedudukan istimewa orang Melayu ini? Mari kita lihat. Bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Sebab orang Melayu, tanah mereka adalah di tanah Melayu. Mereka sudah tidak ada tanah air lain lagi. Jadi mereka boleh dikategorikan sebagai dapat menunjukkan taat setia dan juga yang tidak berbelah bagi, dan juga mereka mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Ada 2 sebab kenapa wajar dipersetujui bahawa orang Melayu perlu mempunyai kedudukan istimewa. Jadi apa kesannya ke arah perpaduan kaum? Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui. Diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Maksudnya kedudukan istimewa orang Melayu diakui, pada masa yang sama kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. Jadi maksudnya kaum lain pun diiktiraf juga walaupun orang Melayu diperakui kedudukan istimewanya sebagai penduduk asal. Mari kita beralih kepada isu yang ketiga. Isu yang ketiga ialah kedudukan ekonomi orang Melayu pula. Seperti mana kita tahu sebelum ini, China di bandar di Lombong, kawasan Lombong, kemudian India di kawasan ladang-ladang estate, dan orang Melayu pula di kawasan-kawasan kampung. Jadi kita lihat apakah isunya. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Jadi bila isu ini wujud kerana orang Melayu di kampung mengusahakan tanaman secara kecil-kecilan, maka apa peranan CLC? CLC telah mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi mari kita lihat apa agensi tersebut. Jadi penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Dato' Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Jadi sebenarnya RIDA adalah khas untuk orang Melayu di luar bandar untuk bantuan bantuan ekonomi dan juga memajukan kawasan luar bandar. Ini perlu dibuat kerana untuk menghargai tolak ansur orang Melayu yang telah bersetuju menerima China dan India mempunyai kewarganegaraan di tanah Melayu, di mana
syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. Okey, maknanya menerima orang Cina dan India sebagai warga negara tanah Melayu, maka orang Melayu perlu diberikan keistimewaan lain, iaitu mendapat bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar, iaitu tempat kediaman orang Melayu pada ketika itu. Okey, kita teruskan pada isu yang keempat. Isu yang keempat ialah tentang kewarganegaraan bukan Melayu. Jadi mereka perlu menjadi warga negara di tanah Melayu, sebab British telah menuntut supaya ketiga-tiga kaum ini ada kerjasama, tinggal bersama-sama di tanah Melayu dalam keadaan harmoni dan aman, barulah diberi kemerdekaan. Jadi mari kita lihat tentang isu ini, iaitu ketegasan orang Melayu, orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Jadi bagaimana CLC menyelesaikan isu ini? CLC telah bersetuju kewarganegaraan kepada memberi kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting untuk memupuk taat setia di tanah Melayu, dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Okey, maksudnya CLC melihat bahawa kewarganegaraan perlu diberikan kepada kaum bukan Melayu untuk dua sebab. Yang pertama ialah memupuk taat setia kepada tanah Melayu. Okey. Dan yang kedua, supaya dapat bekerjasama dalam kalangan penduduk, iaitu dengan kaum Melayu dan juga kaum India ataupun kaum Cina. Ini yang kedua. Okey. Kenapa kewarganegaraan itu perlu diberikan kepada kaum bukan Melayu? Jadi kita lihat kesannya, syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu. Kedudukan politik ni maksudnya tadi macam kewujudan MCA dan MIC perlu diiktiraf. Mereka perlu juga ada kuasa dalam politik walaupun mereka bukan orang Melayu, bukan kaum Melayu. Dan ini akan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Jadi sebenarnya kewarganegaraan ini pentingnya untuk melahirkan semangat patriotik dan bertanggungjawab kaum bukan Melayu kepada tanah Melayu yang akan diberi kemerdekaan oleh British. Kita teruskan kepada isu yang kelima ataupun isu yang terakhir, iaitu isu pendidikan. Okey, jadi apa isunya? Ialah sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum. Ini isunya, Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Ini isunya. Jadi bagaimana CLC menangani masalah dan juga isu ini? Dia telah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kepada tanah Melayu. Okey, jadi ada dua sebab dicadangkan sistem pendidikan yang seragam. Satu untuk memupuk kesetiaan, kedua untuk memupuk perpaduan. Okey. Jadi apa kesannya? Penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan seragam yang telah dicadangkan tadi dan diterima oleh semua kaum. Okey. Jadi kita melihat di sini jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman
Yang pertama antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Okey, jadi penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Jadi penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat negara kita yang berbilang kaum. Jadi inilah dia kesimpulan yang telah dibuat daripada penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum dan peranan-peranan yang dimainkan dalam kelima-lima isu yang telah dikenal pasti. Okey. Baik, itu sahaja untuk 7.2 berkaitan dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Boleh siapkan nota dan jawab latihan berkaitan dengan subtopik ini. Sekian, terima kasih.